Faslun, sunat bagi orang yang kepercayaan memegangkan akan kiriman orang dan memelihara akan dia, dan sunat qabulnya pula orang yang kuasa mendirikan dengan amanah padanya. Atas sekalian, insyaAllah sambungan kita dalam bab muamalah ni, kalau ikut nak ujung dah ni, sebelum masuk bab faraid, nisbah bab muamalah ni lah bab ujung. Bab apa? Bab wadi'ah. Wadi'ah. Kalau istilah Arab dia lah. Terjemah dia, kata dia, kalau bahasa kitab ni disebut kiriman orang. Jadi kita tengok ada akaun-akaun yang dibuat tu, simpanan tu, akaun simpanan tu, bahasa Arab dia wadi'ah. Yang bila orang tak faham bahasa Arab ni, dia baca akaun wadi'ah. Ke wadi'ah, wadi'ah, kan dia ada koma ni, ke wadi'ah, wadi'ah, wadi'ah. Wadi' dengan makna yang diamanahkan, benda yang diamanahkan untuk bagi orang lain jaga. Jadi hukum kita bagi orang lain jaga satu harta yang kita nak jaga dia, mungkin satu masalah, ada orang kepercayaan yang dipercayai untuk dia boleh jaga ni, sunat bagi orang yang kepercayaan memegangkan akan kiriman orang. Tentu pun kalau ikut nak faham ayat tu besarlah tu. Pertama dia sebut orang yang boleh memegang amanah, memegang simpanan orang ni, mesti besar dekat dia orang yang amanah. Orang yang memang ada iman. Orang yang dia memang ada perasaan khidmat, yang dia ada tempat simpan, rumah dia terjaga, terpelihara, katalah gitu kan. Dan dia memang ada sifat amanah satu, dan tempat yang munasabah untuk menjadi tempat pertaruhan orang. Istilah pertaruhan orang tu, orang nak meletakkan barang untuk dia menyimpan dan menjaga dia dalam tempoh yang tertentu. Mesti orang yang kedudukan macam tu, jadi ada tempat, dan dia sendiri adalah seorang yang amin. Bila ada orang nak amanah pada dia, dia pula memang orang amin. Amin maksudnya orang yang amanah. Sunat dia menerima amanah yang diamanahkan pada dia. Itu kot. Cuma bahasa kitab ni disebut pertaruhan. Taruh tu nisbah orang tu, dia taruh, dia letak barang kat kita untuk kita simpan dan jaga. Itu yang bahasa kitab disebut pertaruhan. Tentu dia kata sunat bagi orang kepercayaan memegang akan kiriman orang dan memelihara akan dia. Jadi memegang kiriman orang tu maksudnya orang kirim taruh kat kita, orang taruh kat kita. Tu bahasa kitab. Jadi jangan pening kepala dengan bahasa lama tu lah kan. Tu yang dipanggil wadi'ah tu. Siap. Satu, kalau kita faham prinsip wadi'ah ni, khasnya bila sebut lah ni simpan duit, apa orang nisbah institusi yang mengambil tanggungjawab memegang simpanan orang ni, bank lah kalau kita tengok. Cuma kalau kita ambil dalam muhasabah sikit dan tu, bila sebut bank ni, bank kita tengok mereka trust, orientasi mereka bukan sebagai pemegang amanah. Orientasi bank ni untuk menggunakan modal yang paling sedikit, masa yang paling pendek, untuk mendapat keuntungan yang paling besar. Dia kaedah ekonomi. Dia bukan kaedah sebagai pemegang amanah. Dia tak beroperasi di atas dasar tu. Nanti kita lihat sistem bank yang konvensional ni bermasalah. Bahkan kalau sistem bank nama bank Islam sekalipun, kasar sikit lah sebut kan, dah macam konvensional. Bahkan walaupun ada bab-bab yang istilahnya Islamik punya cara muamalah, yang mana Islamik lah, yang bukan kerana it's only a gimmick, iaitu satu hal. Kalau yang Islamik betul sekalipun, dengan maksudnya muamalah tu betul dan menepati kaedah-kaedah syariat,
Tetapi angka yang dikenakan kepada siapa yang buat muamalah dengan mereka nampak penindasan yang lebih besar dari sudut harga. Saya dah syarah tu banyak saya sebut sekali lalu gitulah. Jadi pasal apa? Pasal mereka berorientasikan di atas keuntungan, bukan berorientasikan di atas sukarelawan yang ada bersifat amanah untuk menjaga harta benda orang. Bukan dasar tu. Saya ngaji Tok Guru ada bagi amanah macam ni ya. Masa dia sebut kan, masa zaman tu pun bank-bank tak banyak lagi, ada pun bank simpanan nasional, bank memang ada lah kan. Kalau dulu pun bank Standard Chartered, bagi yang dulu-dulu lah, bank Bumi Putra dulu lah kan. Lah ni mana ada orang dengar lah bank-bank ni tu. Bank apa lagi yang dulu-dulunya yang masuk yang dah tutup-tutup tu? Public bank. Public bank ada lagi yang mana ni? Bank. Ada lagi Agro Bank apa. Tapi antara bank tak ada, Bumi Putra tak ada lah, bank Bumi Putra kan. Apa saya nak sebut ni? Bank tu lah. Jadi dasar-dasar saya nak sebut Tok Guru sebut pesan ni. Kata dia Mika esok jadi orang kaya bukan nak bagi menambah kaya, tapi gunakan kaya untuk melepaskan kesusahan orang yang susah. Simple lah dia. Itulah kerja bank. Itulah bank kerja orang Islam. Bank orang Islam ni apa? Orang tak ada duit, kita bagi dia hutang. Agak dia tak boleh bayar, macam mana lepaskan hutang tu? Bank mana boleh buat? Sebut tak? Bank mana? Tak ada. Pasal dia tak berdiri di atas kaedah macam tu. Dia bukan bank tu. Bahkan saya ngaji kalau arwah batin dia sebut apa? Tu bank bengong. Ya, ada banyak bank bengong. Kalau saya ada sering sebut tuan-tuan kan, kalau saya sebut muamalah kalau arwah Fatih ni dia ngajar, kalau dia sebut bank sakit dia mesti sebut belakang tu, bank bengong. Jadi zikir dah. Apa maksud bank bengong ni? Bila sebut bank ni, bank ni saya ceritalah. Kita tu lah ya dah. Walaupun dia kena tak ada ambil berat sangat dengan konvensional macam mana pun, terang kita masuk terjun memang tahu sangatlah bank ni rupa mana. Masa ada tu yang bila bank ni bengong apa? Bengong syariat. Tak reti sebenarnya apa sebenarnya muamalah dia kena kira bercara, dia kena buat tu dia tak tahu dia dah. Bunyi ulu lah. Tu kata bank bengong tu. Sepatutnya bank tu keadaan dia gitulah, bank ni dia dah kaya dah. Bukan dia sebenarnya satu batu loncatan untuk mengkayakan diri dia. Kerana modal pun tak ada. Tapi bila dia dapat lesen untuk boleh buat bank je, sat dia jadi kaya. Dia macam token judi. Macam mana token judi? Token judi je. Cuma token judi dia dalam bentuk macam mana? Bagi hutang, bunga. Bagi hutang, bunga. Bagi hutang, bunga. Untuk bagi hutang, orang ni tak boleh bayar, kereta saja bagi hutang, untuk tarik yang kita sekali, hutang, yang muda dah bayar, semua jadi hak milik bank. Sikit lah saya sebut macam tu kan, barah lagi lah kalau bank-bank ni dengar ni. Kuat sikit? Alung berlesen. Ya. Sebut alung orang marah, tapi bila berlesen, siapa tak boleh kata apa? Ada orang kata muamalah kita ni mazhab dia mazhab Hanafi. Hanafi apa? Ada juga orang cakap macam tu kan. Tak ada Hanafi apa? Bahkan banyaknya muamalah batil. Macam mana pun asal sebut bank kerja dia hak ni. Kalau ada harta macam mana? Kalau dia ada rumah besar tempat simpan, apa nak buat? Jadikan rumah dia tu medan untuk orang yang tak selamat untuk dia simpan harta di rumah. Untuk kita sebagai gedung menyimpan amanah-amanah orang tanpa mengambil sebarang cas, bahkan sebagai pemegang amanah semata-mata. Ini bank. Bahkan sepatutnya macam ni juga. Pasal bank, asal bank ni macam ni. Yang kitabnya satu hal lah. Kitab disebut ringkas. Saya sebut tu dengan prinsip yang sepatutnya. Saya nak cerita tahu mana? Bila orang simpan duit kat kita sebagai bank, bank pun dengan mana penyimpan lah.
tempat orang meletak kepercayaan pada kita atau benda mereka, emas, perak, duit apa seumpamanya. Bila duit dah banyak, simpan tu asal wadiah. Macam mana? Soal, boleh tak kita rolling guna duit ni untuk buat sesuatu, untuk kembangkan duit dia, boleh tak? Jawab dulu. Boleh? Ha? Pandai. Alhamdulillah. Tu asal. Duit orang. Dia suruh kita simpan. Mana boleh kita pakai? Kita pakai tu nama dia khianat. Soal, ada tak bank yang simpan duit dia tak pakai? Ada? Jawab. Tak ada. Macam mana pun, kita pula sebagai penyimpan, ni nak faham prinsip wadiah ni. Kita pula sebagai penyimpan, dia pakai pun pakailah. Yang penting, waktu aku minta, jangan tak boleh bagi. Kan betul ya? Betul macam tu kan? Kita pun tak payah nak berniaga pun berniaga lah. Kalau katalah kita taruh, jangan kata bank lah, orang biasa telefon kan. Kita letak kat dia ke 30,000, 40,000. Tengok, beli kereta baru, contohlah kan. Ni. Dia orang kata, tu pakai duit hang simpan taruh kat dia lah. Kita orang kata apa? Dia nak pakai pun pakai lah, tak boleh lah. Janji, aku dah kata dah, aku simpan kat dia 2 tahun ni, lepas tu aku nak ambil. Jangan aku nak minta esok tak ada duit, dia buat melopor, muka tak ada duit, sudah Betul kan? Macam tu kita kan? Macam mana pun dengar. Atas kaedah wadiah, di atas kita pegang tu sebagai amanah, haram dia gunakan duit kita melainkan dengan izin kita. Macam mana pun kita ada istilah macam ni, istilah bertolak ansur bermusamahah macam ni, apa dia? Dia nak pakai pun pakailah, dia nak untung, dia nak kaya pun dengan sebab duit kita pun macam pasal lah. Tapi janji jangan aku minta esok dia tak bagi. Macam tu kan? Sikit lagi macam ni. Bila dia dah berniaga tu, kita pun minta lah lepas 2 tahun dan setahun kan, kita minta, ni duit aku minta balik 30,000 tu. Kita minta 30,000, dia bagi 30,000, lepas tu dia bagi pula 200 lah. Nah ni 200. Siapa? Terima kasih lah, aku guna untung banyak lah. Aku tak mau abang untung apa-apa. Tapi ni buat hang lah. Terima kasih lah, hang bagi aku guna duit hang. Walaupun aku tak minta izin, tapi aku tengok hang diam ya. Soal, boleh tak guna duit tu? Duit apa? Duit yang dia bagi 200 tu. Pandai? Jawab betul. Alhamdulillah. Itulah muamalah asal. Wadiah. Macam mana pun asal nak pakai mesti minta izin. Bila dia nak pakai kena bayar tu mesti. Dan tak wajib bayar lebih pun. Berapa hak dia bagilah. Tapi kita ni selalunya dah jumlah tu besar, kita pula untung besar, bagilah habuan tu sikit. Haram nak dia ambil yang kita bagi lebih tu. Soal, dia bagi kita duit 30,000 tadi tu, kita ni bank misalnya. Adakah dia bagi hutang kat kita? Bukan hutang, dia bagi kita simpan duit tu. Tapi kita belanja, kita pakai. Jadi adakah kita bagi tu nama dia bunga riba? Nak cerita riba. Adakah riba? Riba kan? Pasal apa bukan riba? Pasal bukan kita bagi dia hutang, lepas tu mau bayar aku 30,200. Kita suruh dia simpan, ambil dia guna, dia untung, dia nak bagi kita 200. Macam mana? Ambil lah. Tapi satu masa dulu kita diajar itulah riba. Pasal apa? Kita simpan, dapat bunga, itu riba. Kita faham yang itu riba. Tapi bila kita hutang 100,000, bayar 120,000, tak kata riba. Untuk bank ambil untung, interest ditukar sikit. Kalau buat bunga, nampak haram. Nampak buat riba lagi lah. Faedah, bunga, tukar nama sikit. Interest, terkini sekali, cas perkhidmatan. Hak tu dia lah tu. Yang kita simpan duit, dia dapat lebih. Faedah. Aku tak mau ambil duit ni. Macam apa? Duit ni duit riba. Bagus ya. Padahal bukan kita bagi hutang kat dia. Yang betul-betul kita hutang tu, kita bayar kat dia. Yang tu tak takut rasa riba. Yang kita simpan kat dia, yang dia bagi je pasal dia dah guna duit kita, punya warak tak mau ambil. Padahal halal untuk kita. Betul. Saya setuju dengan ayat tu. Betul. Tapi yang ni lah kata-kata dalam masyarakat kita diajar. Maksudnya bahkan hutang tu dah dimanipulasi bahasa dengan kata apa? Kini bukan hutang, ni pinjaman bank.
Pinjaman bank. Jadi rasa mesra. Kalau hutang bank, aku tak mau hutang. Ini bukan hutang, ni pinjam. Nanti kita dah pakai, hantar, bagi balik. Tak betul. Pinjam ni, ambil beg ni, bagi beg yang sama. Yang tu bukan pinjam. Cuma kita dah banyak muamalah ni bukan pakai mazhab Hanafi. Kita pakai mazhab Babai. Mazhab orang kafir. Pasal apa? Lending. Dia guna land. Land apa? Pinjam. Pasal orang putih, hutang piutang apa? Loan. Loan apa? Beban. Loan beban. Beban ke? Saya pun. Tapi antara bahasa tu kan land. Jadi terjemah daripada bahasa Inggeris. Untuk pinjam tu. Pinjaman tu. Dia, kalau bahasa Arab yang tu tak panggil Arab pinjam. Betul hutang tu kordon. Kordon Hasan ni macam mana? Hutang 20,000, bayar 15,000. Tu kordon Hasan. Bukan hutang 20,000, bayar 25,000. Itu bukan kordon Hasan, itu riba. Kordon Hasan ni hutang 20,000, tak mampu bayar. Tak apa, less 15,000 cukup. Itu kaedah muamalah kita. Itu asal bank Islam. Bank muamalah bank ni. Kita bila nak untung? Bukan maksud kau untuk untung, maksud kau untuk tolong. Okey, ya. Dan tu yang kata kalau dia guna duit tu untuk berniaga, satu, minta izin mesti. Dan memang tak ada izin dalam bank pun macam tu kan. Simpan nama buat akaun wadiah apa. Tak, kadang-kadang tak ada ayat pun. Ada ayat pun tak ada ayat dalam agreement tu satu hal lah. Mengizinkan rasa tak ada rasanya. Memang macam tu dah jadi common, macam common sense, common knowledge. Apa dia? Bubuh dalam bank macam seolah-olah merelakan dia nak pakai apa, pakailah, janji aku jolok dapat duit. Jangan jolok-jolok duit tak ada. Maaf kan. Tidak dapat kami mensediakan perkhidmatan transaksi ini. Macam tabung haji keluar zakat kita tu. Macam tabung haji keluarkan zakat untuk kita. Tu pun panjang agak saya sebut tu lagi. Merelakan. Cukup itu. Padahal kita simpan, dia berniaga, dia lah kena zakat, bukan potong duit zakat kita. Macam-macam lah saya sebut tu. Cukup. Jadi asal nak sebut, inilah peranan bank Islam asal. Inilah bank Islam. Orang kaya, dia memang ada tempat, ada khazanah untuk simpan. Pasal tu juga, dia tak prinsip bank macam mana? Orang susah, dia bagi hutang. Orang yang berhutang, prinsipnya mesti bayar. Bila dah sampai waktu untuk bayar. Bila tak ada duit, wajib orang yang memberi hutang tangguhkan dia. Faman kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tu prinsip hutang kita. Jika orang yang berhutang tu dia susah, fa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka wajib menangguhkan dia sampai dia senang. Bayar. Bukan di atas susah dia, dah lah tak boleh bayar, dia cekik dia, suruh bagi satu angka yang lebih di atas penangguhan hutang dengan sebab dia tak boleh bayar. Ni bank. Ini bukan prinsip Islam. Sekalipun dia tak alasan cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan saya adalah ajar dalam bab-bab apa itu? Pertaruhan, cagaran. Apa? Allah. Bila kita hutang, jamin. Bukan. Gadai. Bab gadai. Apa yang boleh ambil daripada gadaian tu. Bukan cas perkhidmatan dia tak angka. Tapi urusan daripada barang gadaian yang tak dapat tiada. Bukan di atas angka hutang yang dikenakan cas. Tapi barang gadaian yang tak dapat tiada, kena ada pengurusan. Dia bagi kita lembu 100 ekor. Siapa nak? Gembala. Upah gembala tu kau kena tanggung. Masa kau punya barang, bukan aku punya. Tapi esok kau tak boleh bayar hutang, barang tu semua, selagi tak selesai hutang aku, di bawah kuasa aku, untuk aku nak jual atau sebagainya, untuk mendapatkan hutang aku balik. Itu cagaran. Yang tu yang dipanggil bab gadai dulu. Okey, yang ni bukan bab gadai. Yang ni bab kita tukang simpan ni. Okey, siap. Jadi orang ada amanah, boleh. Tak ada amanah, terus ada buka jadi bank lah.
kau khianat je habis harta orang. Zaman lah ni kalau nisbah sebut bank kecil ni apa? Main kutu. Bank. Dia pun bukan bank sebenarnya. Dia tukang rolling. Main kutu tu, kalau main kutu betul asal main kutu macam mana? Undi, pakat setiap bulan 200. Jadi dapat undi siapa. Jadi siapa dapat dulu tu artinya semua dalam kumpulan tu kalau ada 20 orang bersetuju untuk menghutangkan dahulu kepada orang ni. Orang ni terima hutang. Jadi pada bulan seterusnya nanti orang ni dia akan terima hutang orang lain, dan orang pertama ni akan mula bayar hutang. Itu prinsip dia. Bayar hutang. Prinsip tolong menolong antara satu sama lain. Yang tu prinsip hutang menghutang. Prinsip yang tu kutu. Cuma lah ni ada kutu ambil tengah jalan. Kutu menyambung tengah jalan ni. Kutu dia tak jadi ahli kutu pun, tapi dia jadi kutu. Di situ dia sedut. Dia jadi bapak kutu, mak kutu. Macam mana? Dia tukar kutip. Katalah misalnya bila kutip-kutip tu kalau 20 orang, seorang 100, 20 orang 2,000 kan. Dia 2,000. Setiap orang dapat undian tu 2,000. 2,000 tu dia akan bagi 1950 RM50 kat dia. Tapi setiap orang kena bayar setiap bulan 100. Dia pasal apa? Pasal aku bapak kutu. Komisen pasal tolong urus. Jadi siapa lari dia nanti tukang jawab. Aku yang tanggungjawab esok beban. Wah, konon. Apa pasal engkau kena mengena pula nak ambil charge? Situ yang kata menyibuk apa? Banyak dia bapak kutu tak tahu pasal. Okey, siap. Itu saya sebut bank kecil tu pun bukan bank sebenarnya. Dia cari jalan untuk teknik untuk orang ni dapat duit seketui. Bukan melalui bank, tapi melalui kawan-kawan. Konsep macam mana pun, siapa yang lari tak bayar, dia pula orang pertama dapat baru hilang terus. Macam mana? Maksudnya kau telah menerima hutang dan kau telah lari daripada bayar hutang. Siap kau bankrupt esok. Itu je lah. Sekalipun kat dunia yang tak dijumpa, tak boleh dapat kesan, tapi siap esok. Nak buat kau orang kafir tak apa gitu, tapi kau hutang dengan kafir, tambah yang nama Alung tu, dia hantar habis semua spy-spy dia. Mabuk laut kau. Siap. Jadi bila dia memang orang amanah, memang kepercayaan, ada iban dekat situ, tempat nak simpan pun munasabah kat dia, rumah pun gagah perkasa, dia bila bahasa itu tak? Masuk gagah perkasa tu sesuai untuk jadi tempat simpan orang, simpan barang. Kalau rumah kayu, rumah macam nenek kebayan, duk rak-rak room, nak roboh, takkan nak simpan baik. Sikit dengan bahasa itu. Orang yang rumah dia terpelihara sikit daripada boleh diceroboh tu lah, orang tu lah yang munasabah nak jadi tempat simpan ni. Dan sunat qabulnya pula. Jadi bila dia orang yang kelayakan, ada orang yang nak bagi dia amanah tolong simpan barang, sunat qabul. Sunat terima. Dan sunat terima ni siapa? Orang yang kuasa mendirikan dengan amanah padanya. Memang kita yang menerima amanah daripada orang nak suruh kita simpan duit, barang kemas atau seumpamanya, kita memang boleh menjaga pertaruhan tersebut, amanah tersebut. Satu-satu amanah duit, barang kemas. Mana apa? Kita balik kampung, orang suruh jaga kereta, dusun durian, musangking, duri hitam. Musim pula, musim luruh. Dia kena balik kampung, tengok mak ayah dia sakit. Aku bagi kunci ni, kawasan kebun aku. Pakai elektrik. Ni, nak masuk. Kau tolong tengok kebun aku ya. Kena jadi. Kalau kau amanah, sila. Tak amanah, tak usah. Siapa? Peluang untuk khianat begitu besar. Tambah pula benda-benda yang tak dengan alat-alat model lah ni kan, boleh cek lah apa dan sebagainya. Buah durian ni pokok berapa biji kan? Bukan ada bertanda, bukan berdaftar. Bukan ada kod barcode apa-apa untuk tengok apa biji pokok ni jatuh tak jatuh tu kan. Timbang pula apa kilo kan. Dia nak khianat bila-bila masa.
Satu orang yang tak ada sifat amanah ni, dia tak kepercayaan, dari sisi hukum haram terima. Maksud apa? Istilahnya tak ada beban, batu digalah, tak ada koja. Bunyi piarak lah sikit. Apa maksud tak ada beban, batu digalah? Tak ada hal, masalah, pergi cari masalah. Ni lah tak ada beban, batu digalah. Tak ada apa benda nak bawa, saja ambil batu galah bawa balik. Tak ada. Tu. Tak ada apa-apa bala bencana, habis-habis ambil terima barang orang, dengan sebab tu jadi khianat. Kan tak ada beban batu digalah, tak ada koja namanya. Siap. Jelas ke tak? Satu, siapa yang tak boleh duduk tempat tu tak jadi bank. Tapi biasanya bank ni siapa yang nak jadi? Orang yang mulut besar tu lah yang nak jadi bank. Ngaji ekonomi pula. Ngaji ekonomi pun bukan Islamic ekonomi. Nak jadi Islamic ekonomi macam ni. Kau jadi kaya, dengan kaya kau menyumbang. Bukan dengan kaya kau jadi sumbang. Bukan macam tu. Selalunya yang jadi bank ni dengan kaya tu dia akan sumbang. Bukan menyumbang. Nak bank ni dengan kaya dia menyumbang. Baru boleh jadi bank. Macam tu nak cari. Mana nak cari? Nak cari. Allah. Selesai. Dan tiada wajib atasnya dhaman harta kiriman itu melainkan dengan sengajanya. Panjang tu. Situ dulu lah. Pendek je kita. Mula pendek. Tadi habis lawat. Fiqah ni macam pendek lah. Satu kena nak diri dah fiqah ni. Cuma saya dah cerita sekali lalu apa dasar untuk nama wadiah ni. Apa ni? Tu kalau kita lihat sekali lalu, kalau bank-bank yang ada kat kita ni, nama wadiah. Tapi dia dah pecah amanah awal lagi, tak mana? Duit kita dia bukan simpan, tapi dia belanjakan. Dia rolling untuk buat perniagaan. Dia dah khianat dah. Macam mana pun, uruh je, kita bila bagi, kan saya sebut tadi, janji jolok keluar duit. Contohlah kalau masalah kad lah. Tak ada masalah kita, kau nak berniaga lah. Janji duit aku jangan sampai tak dapat. Yang tu yang kita istilahnya, tak heran lah apa kau nak buat dengan duit yang aku simpan dekat engkau. Kalau ikut asal, bila kita dah bagi, dia nak belanja tu, mesti ada hitam putih keizinan daripada kita. Keizinan daripada kita. Izin tu. Manfaat dia atas belanja dia, kata apa yang dia dah dapat untuk dia bagi kita, itu bukan syarat. Tapi dia nak pakai duit kita, mesti dengan izin kita, baru tak istilahkan pada dia khianat. Itu asal. Hukum syarat. Ada soalan? Situ dulu. So ya, orang bagi izin dengan lafaz tak ada. Tapi uruhnya dengan sebab jolok je dapat duit, apa yang mereka buat dengan duit kita seolah-olah mengizinkan perkara itu. Pasal tak ada orang bangkang selama ni. Kita faham tu reda lah. Kan? Betul. Cuma kat kita tak pernah sebut dengan lafaz kan. Tapi kita pun nak simpan, janji aku jolok duit ada. Cuma dia ada hak lah. Dia kat banyak ni. Walaupun duit kita ada juta-juta, kalau nak banyak, kalau kena masuk dalam bank, jumpa pengurus, dia bagi pun tu pun ada hak juga. Sehari boleh berapa transaksi bank ke bank lain ke, dalam negeri ke luar negeri, dia ada terms and condition. Walaupun mutlak asal duit kita tu. Tapi dah dia bersyarat itu, patuh je lah syarat dia. Patuh je syarat dia. Hatta macam ni. Kalau diguna tu untuk labur kat Genstout ke Kasberg ke, kita tak peduli pun. Kalau ikut hak kita tu, kami tak setuju labur kat Kasberg. Siapa? Itu sebagai daripada duit aku, walaupun sekupang aku tak bagi kat Kasberg. Kalau ikut hak kita tu, pasal kita punya kan. Tapi itulah, kalau benda-benda tu dizahirkan dalam masyarakat, boleh buat bangkangan macam ni pada bank-bank macam ni, rasanya terpelihara kita punya institusi kewangan ni. Tapi itulah yang dengan kita mengaji dapat pendedahan, baru faham. Saya dulu mengaji dengan guru-guru saya dalam bab ni, dia cerita bank tu, baru kita faham bank tu apa. Macam ni bank rupanya. Satu, saya tak heran arwah Tok Guru lepas lah. Dia sebut dengan bahasa apa dia? Bank apa? Bank. Saya faham. Dia pasal dia ajar kita. Orang lain mungkin keras Tok Guru ni. Bank bengong. Tegarnya orang pondok. Sebut bank je bengong.
Pasal kau tak faham siapa bank yang sepatutnya. Dia memang ada faham bank. Dia kita dengar kita buat, memang kita buatkan setuju dengan dia. Bank Mengo. Tuan-tuan pun dengar saya sebut ni, setuju tak Bank Mengo? Okay. Kalau tak pun tuan-tuan Mengo tu. Kasar dia bahasa. Tak faham lah tu. Kalau faham kalau memang kita akan setuju. Memang bank yang ada lah ni ialah bank Mengo. Sekalipun bank yang bunyi nama-nama Islamik tu. Dia sebenarnya just only a gimmick. Kita jumpa lagi faham, lagi kita akan kata it's only a gimmick. Dia sebenarnya jalan untuk bawa keluar duit yang tuan-tuan simpan dalam poket bawah bantai, bawah tilam tu, pergi bubuh kat dia. Walaupun tuan-tuan tak izin untuk belanja, dia akan belanja sewenang-wenangnya. Teknik dia tu. Untuk jalan ni macam mana? Dia buatlah macam-macam package macam ni, insurans lah, keluarga lah, ni takaful apa, ibu tunggal lah, anak tunggal macam-macam lah. Amanah saham lah. Dia nak buat keluar simpan bawah bantai tu. Itu tujuan dia. Dia bukan sebagai dia orang amanah, aku tolong simpan untuk engkau. Dia dalam keadaan nganga mulut tu, buka sebuka-bukanya. Dia kata kaedah kita memang nak simpan untuk keselamatan, tapi dia untuk telan. Dia cari jalan untuk telan. Itu sekali lalu. Panjang umur jumpa ni. Kalau kita ngaji fiqh ni, dulu banyak benda kita tak faham, kata tak faham, kita tak tahu. Sekarang ni ada benda yang kita dah buka tahu. Segi kita nak praktikal tu, maksudnya dengan jalan yang ada tu sekarang ni tak boleh. Atas kita tu macam mana? Maksudnya tadi macam kaedah ada Wadi'ah ni, kita tengok pun bank yang ada pun sisi tu, kata ikut pada panduan hukum tu ataupun penerangan ulama tu maknanya kita tak ada, benda tu tak ada. Jadi maksudnya jadi fardu kifayah atas kita nak buat ataupun guna apa yang ada ke, ataupun atas kita tu jadi macam mana maksudnya. Besar tu nak jawab tu. Jadi macam mana pun nak si kaedah macam ni, memang kalau ikut fardu kifayah kita kena buat bank kita. Macam dia buat apa malakat mall lah apa kan, kita baru nak sedar buat makan minum. Kalau ikut awal-awal kita punya syariat dah asal dah teras tu. Tapi pakat tinggal agama, tak peduli dengan mengaji agama, ni lah baru nak ada kesedaran sikit. Jadi nak sebut begini lah, nak buat tu bukan senang. Satu nak timbulkan kesedaran satu. Jadi apa yang ada tu pula, mana istilahnya masih betul dalam kaedah syarak, harus untuk kita muamalah. Sekalipun bank tu konvensional tu ada benda hak dan batil pada dia. Bila bercampur hak dan batil pada dia, ada yang hak harus kita muamalah dengan dia. Yang ni pun asal bab muamalah saya pernah sebut. Jadi maksudnya harus kita nak simpan bank dengan dia, walaupun boleh jadi duit kita lagi dia melabur dekat kasbook ke apa kan. Tapi betul-betul ke ain duit kita dia melabur dekat kasbook, boleh jadi duit orang. Harus muamalah untuk kita simpan, dan saya kita ambil pun boleh jadi duit babi pun ada, duit sawit pun ada. Boleh jadi macam mana? Tapi harus muamalah dengan orang yang ada pada dia muamalah haram dan halal. Sepatutnya macam mana? Kita kena sediakan ataupun mesti ada dalam masyarakat satu institusi yang memang jamin 100% daripada dia adalah halal. Ini adalah terbaik. Kalau tak ada, harus bermuamalah dengan baik individu ataupun organisasi yang ada pada dia halal dan haram. Muamalah dengan dia harus. Kalau lagi banyak haram daripada halal, makruh. Kalau pada dia memang mutlak haram mutlak muamalah dengan dia. Kalau ada satu bank ni, nama apa? Bank Cha Ko Tiao. Nama contoh memang 100% meniaga babi dan judi. Haram kita buat simpanan, saving account, cek apa semua, kad apa gas, haram mutlak. Pasal bank dia muamalah yang haram mutlak. Maka haram muamalah dia. Kalau yang ni sawit ada, getah ada, gasbek pun ada lagi bawa abang-abangnya daripada China, Taiwan, Korea, Jepun untuk diperdagangkan ni pun ada juga. Apa saya tak tahu lah, bagi contoh memang duit kita ada saham itu, harus muamalah. Sebaiknya macam mana?
Cari yang betul-betul 100% bersih. Memang orang Islam kita. Pula tu Islam jangan Islam yang just only name dia Islam, tapi original Islam. Dan original faham muamalah Islam. Itulah sekali kalanya. Jadi atas kata fardu kifayah tu memang ada sebenarnya, tapi di atas apa yang ada tu harus muamalah pasal ada pada dia halal dan haram. Satu lagi saya sendiri lah pun dulu mungkin macam simpan bank kita ilmu kita dulu kata reform semua. Sekarang ni dia jadi macam mana pula? Nak simpan bank pasal ada keuntungan pula. Macam contoh ada pelaburan kan, masukkan duit tu ada berapa. Maksudnya Seronok lah simpan kat bank. dia penama tadi, Galakan ada tu. kalau kata kita simpan kan, maknanya sekarang ni dah jadi orang kata apa, kita berkehendak pula. Maksudnya bukan kita simpan, Nakkan manfaat daripada simpanan tu. kubur duit itu pasal ada manfaat. Untuk pelaburan dia bagi 15% dia jadi macam tu pula sekarang. Maksudnya benda tu okey ke tak okey? Dari segi kaedah asal macam tabung haji lah contoh kan. Banyak juga dia bagi tu. Kita bukan kaedah simpan. Tapi bubur dekat tabung haji nama apa? Simpanan tabung haji tu. Jadi asal muamalah apa? Simpan. Untuk bagi tak izin dia berniaga? Tak pernah sebut pun. Dia berniaga tak? Berniaga. Cukup tahun dia bagi dah faedah? Ambil tak? Sudah. Siap. Sudah. Yang dah okey. Walaupun di situ kita ada niat. Simpan tabung haji pun banyak juga ni. Daripada simpan bank lain, ambil tabung haji. Itu yang sampai orang kafir pun nak letak tabung haji tau. Jangan tak tahu. Betul kan nak tahu. Orang kafir dia lagi suka simpan kat tabung haji berbanding yang lain. Pasal apa? Ini haji yang memang baru bagus. Ini haji betul-betul hajinya. Lagi banyak daripada bank konvensional yang dia simpan. Satu dia orang suka simpan dekat KWSP. Tuan-tuan jangan tak tahu. China cukup suka simpan dekat KWSP. Dia dekat KWSP kalau boleh dia tak mau keluar. Walaupun dah sepatutnya tahun yang boleh keluar. Kita gedi-gedi buat keluar. Tuan-tuan tahu pasal apa? Berapa persen KWSP? Cuba tahu berapa? Paling besar dalam seluruh Malaysia ni, bank yang boleh bagi persen paling besar faedah simpan tu tak pekerja atas-atas kan? KWSP. Saya tak kira berapa-berapa, tapi paling besar KWSP. Saya tak tahu, tanya ni mana saya sebut angka salah pula. Tapi jangan nak tahu, paling besar KWSP. Kita kalau sebulan ada 100 saja pun, kira-kira esok tentu 18,000 dalam simpanan. Tambah tu. Tak dia pergi tengok. Saya ada juga KWSP, tapi sikit lah saya tak hidung ya. Siap. Cuma saya nak sebut orang kafir pun suka macam tu. Jadi mana yang memang dari sisi hukum, walaupun ada hidden agenda situ untuk dapat benefit. Tapi muamalah asal apa? Buka apa? Buka buku menabung tabung haji. Walaupun sebenarnya bukan nak pergi haji pun, pasal nak dapat duit tu ya. Sekalipun sah simpan di atas kita redha pun sah untuk dia berniaga pasal faham tu kita redha, dan sah untuk kita terima faedah pasal dia nak bagi. KWSP tu bukan hanya redha kita juga, dia macam paksa. Itu undang-undang. Saya masuk itu lagi panjang ceritanya. Cukup dulu situ. Cerita hak tabung haji dulu, cerita simpan dulu. Maksudnya muamalah tu okey lah kan. Maksudnya nisbah kata kita simpan adalah kan. Nak dapat faedah tu. Kalau kata KWSP pun muncullah dia buat KWSP. Kalau tidak tak ada apa pun kita. Pencen-pencen habis duit. Tak ada apa langsung. Tak ada kerja lah tu. Muncullah ada undang-undang KWSP tu. Ada juga tabungan tanpa disedari. Pula tu besar pula tu manfaat dia bagi faedah-faedah tu. Kita pun tak pernah minta. Dia yang buat undang-undang. Untuk dia nak bagi kita faedah. Terima kasih. Jelas. Muamalah dia memang ada halal haram. Dia apa-apa orang ada, yang haram ada, yang haram ada. Harus muamalah harus ambil. Tak perlu pindah pada yang Islamik punya KWSP pun. Dengar sikit. Menyanggah sikit kan dengan ada yang kat luar punya pahaman tu. Mula-mula masuk KWSP mesti dia tanya, nak yang bank Islamik punya tak? Mula-mula mesti ditanya dulu. Tu dia kata, saya ada KWSP juga. Satu saya sebut tu. Masuk-masuk. Nak yang Islamik punya ke? Nak transfer pergi yang Islamik punya ke? Itu apa Islamik pula?
Yang ni kalau batil bukan transfer pada Islamik. Semua ni kena jadikan syariat Islamik. Boleh faham? Anak syarah tu panjang. Sekali lalu yang saya sebut tu. Jadi yang selama ni KWSP ni tak betul dengan syariat ke? Yang tu yang kalau sebut atau umum je undang-undang dia yang buat, kita buat tanda menabung, dia nak bagi faedah, memang ada halal haram. Dia kata hanya beberapa peratus saja yang halal, jadi 60% tak halal, 40% je halal. Jadi kena tolak daripada apa yang tak halal tu, yang ni saja yang halal, yang ni transfer dalam Islamik punya account, yang tak halal tu bagi kepada Baitul Mal. Macam tu ke Islamik? Yang tu sekali lalu saya sebut. Ada tempat dia nanti panjang umur cerita. Pasal panjang juga tu. Tapi saja saya sebut apa ni? Apa sebenarnya dia nak Islamik tu? Tang mana yang nak Islamik kan tu? Bukan macam tu kaedah nak Islamik kan. Nak Islamik ni yang mana haram tu tak berteras terus. Itulah Islamik. Dia tak ada istilah judi halal, judi haram. Judi ada permit halal, judi tak ada permit halal. Mana ada itu? Arak ada lesen halal, tak ada lesen haram. Ada pula itu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ودنا بعد برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله.